الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang dirahmati dan petang yang Allah Ta'ala keberkatan kepada kita semua. Nah, ibu-ibu bapa dan saudara-saudari, hadirin hadirat dan penonton-penonton semua yang ada mengikuti live shoot kita ini. Semua-semua minta Allah Ta'ala taufik pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan ilmu yang naf'at dan ilmu yang berkat kepada kita semuanya. Jadi Alhamdulillah kita nak bersambung lagi. Masalah kita Matla'il Badrain. Jadi kita nak baca Matla'il Badrain ni 3-4 hari ambil pada Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Esok ni kita nak baca tajuk ulama besar. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad kita baca tajuk ulama besar tani. Ada pun hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis kita nak baca kitab Matla'il Badrain. Kemudian musannif kita pun ada kata sini, wa ba'du fa yaqulul abdul fakirul muznibu al-jani Muhammad ibnu Ismail Dawudiyyu. Ada fatani. Jadi berkatalah selepas daripada basmalah lagi pula alhamdulillah wassalatu wassalam oleh al-abdul fakir, ialah kena kepada hamba yang lekeh dan hamba yang berhajat dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni musannif kita Syekh Muhammad ni dan muallif kita Muhammad ni, dia adu di dia satu orang yang lekeh, satu orang yang banyak berhajat dan satu orang yang banyak berdosa dan banyak salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada kinayah dan sini tawaduknya musannif dan rendah dirinya musannif. Ini nak ayat kata daripada sifat ulama dan sifat orang alim. Maka dia tak besarkan diri, maka dia kecek atau wa ba'du fa yaqulul abdul fakirul muznibul jani. Aku ni satu orang yang lekeh, satu hamba yang lekeh, satu hamba yang berhajat, yang bertupu kepada Allah Ta'ala setiap-tiap masa. Dan aku ni satu orang yang berdosa banyak dengan Allah dan banyak kesilapan dengan Allah. Inilah isyarat kepada sifat-sifat alim ulama yang sebenar. Dia kecek tak besar diri, dia kecek tak besarkan diri, tak membesar diri, tak besarkan masalah diri dia sendiri. Tak supaya setengah-setengah kita kadang-kadang ibu bapa kecek tu besar diri, kecek saat ni tu mengunjungkan diri, tapi kita sendiri tu tak adalah mana. Tapi ulama-ulama ni dia tak membesarkan diri, dia kecek rendah diri. Cuba kita tengokkan pokok padi, kalau yang berisi sungguh, dia tak jenguk naik, dia tak pengoh naik. Kamar dia kau tunduk, kau isi banyak, ya kau tunduk, kau isi banyak, ya tunduk. Ini isyarat kata padi itu berisi. Orang kita pun macam tu. Apabila kalau dia tu kau berisi, dia kau ada ilmu yang sebenar, ilmu yang berkat, ilmu yang naf'at, maka dia kecek bukan jadi kau jenguh, bukan kau tepuk dada, kau buka dada. Dia kecek kau tunduk, kau tunduk. Ini isyarat kepada orang saat itu dia tu rendah diri. Dengan sebab ilmu yang ada pada dia, ilmu yang berkat dan ilmu yang naf'at yang Allah Ta'ala ilham ke dia, yang beri kepada dia, maka dia sendiri kau rendah. Inilah isyarat sifat ulama-ulama hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ini ialah orang yang dapat makan pesaka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga Tuhan kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguh orang yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling dekat dengan Allah ialah daripada para ulama ini. Kama dia musannif kita Muhammad bin Ismail Dawudiyyu ni.
Dia kata kerana tutup dia saat ni tu daripada bapak dia suruh dia tukarkan satu kitab. Jadi ayah dia sendiri minta kepada dia suruh dia tukar kitab, sebab dia kata innahu lamma talaba minni walidi an ajma'a lahu syai'an min fadailil ilmi wal aqaidid diniyah. Jadi tak kala duk tutup dia, duk tekan dia. Tekan musannif kita ni pun alih kita, pengarang kita, daripada ayah dia sendiri tu duk tekan, suruh dia tukarkan sesuatu daripada kelebihan ilmu, daripada akidah pegangan yang bahasa agama Islam. Dia pun hipung. Dengan sebab tutup tek orang tua dia, dengan sebab orang tua dia duk tekan suruh dia karang. Tapi dia karang kitab dia ni mutarjimatan ataupun mutarjimatan bilughatina. Dah. Jadi wahal pada kata itulah, pada kata ajma'a. Hal keadaan aku himpung ni, aku kutip himpung wak kitab Mutlaqil Badrain ni, kenapa? Kerana ayahku dan pula ayahandaku, bapakku duk tutup pada aku, suruh aku tukarkan sebuah kitab daripada menyata tentang kelebihan ilmu Allah Ta'ala dan kelebihan daripada masalahnya, daripada akidah pegangan bahasa Islam. Kemudian aku pun menterjemah mutarjimatan. Hal kauni, hal keadaan aku ni musannif, yakni Syekh Muhammad bin Ismail ni, mutarjimatan, menterjemuhlah aku, kata musannifnya, pengarangnya, aku menterjemuh dan aku balik bahasa bilughatina, dengan lughah kami. Apa lughah kami? Yakni lughah al-malayuwiyah. Tu lughah kita tu, lughah Melayu. Tuturan kita ni orang panggil takbir dan tuturan cakap bahasa Melayu. Nak pergi ke mana, nak buat gapo, makan nasi nak pergi. Ni orang panggil bahasa lughah Melayu ni. Pergi ke mana weh? Apa khabar hari ni? Lagu mana kerja? Sebaik ke tak baik? Lagu mana keadaan sekarang? Ni orang panggil bahasa Melayu. Kemudian musannif kita dia terjemuhkan kitab Mutlaqil Badrain ini, wa Majma'al Bahrain ini, dengan bahasa dan logat tuturan bahasa Melayu. Tuan bilughatina al-malayuwiyah, yakni bahasa Melayu. Dah. Kemudian kita ni kita kena besar benar ibu bapa. Dan saudara-saudari, boleh kita ni kecek bahasa Melayu, lagi pula kena tulis pun bahasa Melayu. Jangan tinggal lughah Melayu kita tu. Kadang-kadang kita di hari ni boleh kecek dah Melayu, kadang-kadang kecek tu pun nak tinggal lagi Melayu, duk campur dengan lughah-lughah lain. Siapa sendiri, kita sendiri, anak kita tak faham dengan lughah Melayu. Ni rugilah kita ni, rugi sangat ibu bapa dan saudara-saudari. Kecek Melayu, pergi tinggal Melayu, duk campur dengan siya, campur dengan tu. Siapa kita sendiri pun tak faham, anak kita tak faham. Nak tulis kerja lagi. Ni makna kata kita kena amat-amati dengan lughah Melayu. Sebab orang panggil tinggalkan Melayu, tinggalkan lughah Melayu, maka tinggalkanlah agama. Orang panggil apa? Hilanglah lughah Melayu, hilanglah bangsa kita, maka hilanglah agama kita. Kerana agama di tempat kita, ia mari dengan keadaan lughah dan bahasa Melayu. Kerana apa boleh kami itu terjemuh, kami balik bahasa kitab Mutlaqil Badrain wa Majma'al Bahrain dengan lughah kita. Dengan lughah Melayu kita, kecek pen Melayu kita. Lepas tu kecek pen ni ada logat tengah tak kan? Ada logat hak darat, ada hak logat tak darat dah kan. Kalau lughah Ketaning kita ni orang panggil kecek lughah hilir. Bahasa Melayu tapi hilir. Kalau sebelah balik Kala, sebelah balik Hulu belah balik Nasta, kadang-kadang kok lirik kok mana tu kok kawasan Delung apa tu, ya lughah darat sikit. Dah. Kalau kita kecek hujung Julai, ya kecek hujung Juli, wah betik jadi wah betik. Jadi kau darat tu makna katanya cara kecek tu kita tak ada apalah kecek darat tak darat pun, asal tahu reti lughah Melayu tu, asal reti cara Melayu tu. Kenapa kami terjemuh saat ni tu lughah tu jadi lughah Melayu? Li taqribi fahmihima alal azhan, supaya nak dekat kepada faham. Supaya nak dekat kepada faham kedua-dua, yakni daripada tetangga kami nak menyata kelebihan ilmu, kelebihan daripada ilmu dan akidah Islamnya untuk mudah faham alal azhan, di atas hati-hati kita. Jadi supaya kita nak buat banding lughah kita tak faham,
Kadang-kadang kita rasa payah faham. Luruh ni kita tak biasa dengar. Misal mau nak contohnya, nak contoh, kita orang Melayu, lepas tu hidup ngaji nari Arab. Kama dia bulan mula-mula, 2 bulan mula-mula, tahun mula-mula, pada duk pening keluar tu ya. Kenapa? Lurah demo kita tak biasa dengar. Walaupun kita biasa ngaji tempat kita bahasa Arab, tapi cara kecek Arab kita tak biasa dengar. Kadang-kadang kita dengar tu tak faham gapo demo kata seperti tikus tengok besi. Kenapa boleh musannaf kita terjemah balik bahasa kita dia ni gi pada Melayu supaya nak kita mudah faham, mudah masuk ke akal kita, mudah masuk ke dalam hati kita untuk memahami, untuk mengerti. Imtathaltu amrahu raja'an lil ityani bi ba'dil ihsan. Dan aku mengunjungnya, membesarnya akan titahan bagi walidi, bagi bapa aku, kerana aku harap kedatangnya bi ba'dil ihsan, dengan separuh daripada kebaikan. Mana tak? Tu dia terjemah pula yang diterjemuh akan dia akan kitab Matla'il Badrain ni, syai'an tu. Sesuatu hak yang duk tutup daripada aku oleh bapa aku, suku hipungkan sesuatu tu, diterjemuhkan sesuatu daripada kelebihan-kelebihan ilmu ni dengan bahasa kami. Apa bahasa kami? Yakni bahasa Melayu. Kerana apa boleh diterjemuh dengan bahasa Melayu? Ialah supaya menghampirkan pahamnya, supaya nak hampir, supaya nak dekat, untuk kita memahami, untuk kita mengertikan masalah-masalah agama dan pula masalah-masalah akidah dan masalah-masalah ilmu. Faham tu hampir dan dekat untuk faham, untuk mengerti atas segala zihin, atas segala hati kita dan akal kita. Faham mudah, jadi mudah faham. Dah mengikut aku akan suruhnya, aku mengikut dan aku turut akan suruhnya dan titah bagi ayahku, aku pun buat. Kenapa? Kerana berharap, yakni berharaplah aku, yakni musannaf Muhammad ni, dah mendatangi dengan setengah daripada kebajikan. Sebab aku turut dengan titah bapa, sebab aku turut daripada orang panggil suruh bapa, tekene bapa, maka aku turut dan aku ikut dengan kata-kata dia. Maka aku berharapnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala wi kebaikan kepada aku dengan sebab aku ikut dengan titah dan pula suruhan daripada bapa aku. Maka sini kita nak pesanlah kepada saudara-saudari, pemuda-pemuda, semua pemudi ni. Jadi kita nak pesanlah sini sikit. Jadi kalau kita orang tak ada bini lagi, ataupun kita orang tak ada berumah tangga lagi, maka kita turutlah dengan apa kehendak ayah kita dan ibu kita. Kalau kita nak berkat di dalam hidup, kalau kita nak berjaya dalam nikah kahwin kita, kerja kita nak tagih, kerja kita najah, maka kita ambil dan kita terima. Kalau hak jatuh nak bini, turutlah hak ayah dan ibu dulu. Titah ayah, suruh ayah dengan ibu dulu. Kalau hak tina nak berlaki pun, minta turutlah hak ayah dan hak ibu. Baru kita berjaya, baru kita ada barakah. Walaupun hak ayah dan ibu kita cari tak janguk, tak comel, tak ada handsome, tak ada hebat, tak ada apa, tapi hak ayah dan ibu kita berkenan. Kalau kita turut dengan apa titah dua orang ni, insya-Allah kita duduk dalam rumah tangga kita, maka dia dapat berkat dan pula dia dapat berjaya, dia jadi rumah tangga berbahagia, dapat anak yang soleh. Ini yang amba nak pesan kepada semua-semua daripada pemuda-pemudi hak yang tak ada berumah tangga, tak ada berkahwin lagi. Kalau nak menikah mula-mula sekali ni, kita turut dulu. Hak ayah kita kira, hak ibu kita kira. Kalau nak berlaki pun hak ayah kita kira, ibu kita kira, baru kita dapat selamat. Kalau tak jaya hak ayah kita kira, ibu kita kira, kita cari lain lah. Lepas dah tu kalau tak kalau duduk tak senang ayah kita kira, ibu kita kira, kita royaklah ayah hak ni ayah kira dah tak senang lagi. Hak ni amba nak pilih sendiri. Tak ada apa. Tapi nak royak kata hak mula-mula sekali, kalau kita saat ni tu nak berumah tangga, amba nak pesannya, kita turutlah dulu hak ibu dan ayah kita kira, ibu dan ayah kita saat ni tu mengira. Itulah pemuda-pemudi dan saudara-saudari hendak mengikuti. Kita turutlah dengan apa ayah kita kira. InsyaAllah kita dapat berkat. Sebab tu bagi nak ceritanya, dia bagi sendiri ni, dulu kita ni ramai orang hendak berkenan, orang hendak setuju dengan kita. Tapi jadi apabilanya
Ibu kita kata, kita tanyalah ibu kita. Ayah kita tak ada dah. Kita tanya ibu ni nak oyak kisah dan sejarah dalam kehidupan. Siapa dia nak berjaya, siapa dia nak menikah, siapa dia nak berkat dalam hidup. Turutlah nah dalam nikah kahwin, hak ayah dan ibu tu kira. Hak ayah dan ibu tu restui, berkenal dan bersetuju. Deh. Jadi kalau kita turut hak ayah dan ibu kita setuju, insya-Allah kita saat ni berjaya. Supaya dengan musannif kita dan pengarang kita, dia karang kita kerana dia turut dan dia ikut dengan suruhan bagi ayah dia kerana dia nak kepada separuh dan setengah daripada kebajikan. Jadi kita nak ayat dalam hidup kita. Jadi kita tanyalah ibu kita, ibu lagu mana? Hak ni pun ada orang nak bui, hak ni pun orang keni, hak ni pun orang keni. Dah. Dia kata mu ambillah hak tok guru mu setuju. Dah. Kalau mu ambil hak tok guru mu setuju, tok guru mu keni, maka mu dapat berkat. Tapi kita tengok, kita turut hak ibu kita kata, maka di hari ni kita boleh rasalah dengan apa keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dah. Gitulah ibu bapa yang dihormati, yang saya nak pesan semua ni pada diri saya sendiri dan kepada antum semua, semoga dapat hidayah dan dapat berjaya di dalam dunia hingga sampai ke akhirat. Lagi musannif kita kata fajama'tu fi hadzal ta'lif masaila mukhtasarah min iddati kutubin mu'tabarah. Dah. Dia himpun pun kitab ni. Dah. Dia himpun kitab ni dah. Dan dia pun kitab ni, dia buat kitab ni, dia buat gana. Fajama'tu fi hadzal ta'lifi masaila mukhtasarah min iddati kutubin mu'tabarah. Maka aku himpunkan. Jadi dia himpun buat kitab Matla'in Badrain. Tengok orang dulu nak karang kitab ni, dia himpun, dia kutip, dia colek, dia cari, dia pungut daripada mana. Dah. Maka aku himpunkan di dalam taklif ini, di dalam kitab ini, dalam susunan kitab ini Matla'in Badrain wa Majma'al Bahrain ini, beberapa masalah yang diikhtisarkan dia. Dah. Beberapa masalah hadut dalam kitab Matla'in Badrain ni, tebal ni lebih kurangnya, tebal ni. Maka aku himpun kitab ni, aku buat kitab ni, maka aku kutipkan kitab ni, buat dalam kitab ni beberapa masalah. Dah. Beberapa masalah yang diikhtisarkan dia, yang direngkaskan dia akan masalah. Masalah aku isi ni bukan panjang lebar sangat dah. Supaya kitab-kitab fiqh ni lebar panjang lebar, supaya kitab panjang sampai berpuluh-puluh jilid. Kitab Raudatus Talibin hak Imam Nawawi, banyak jilid-jilid tebal tu, lagi pula fiqh Islam tebal tu. Tapi aku buat kitabku ni Matla'in Badrain ni, kitab yang kecil. Lepas tu masalah lain ni pun aku nak rengkah-rengkah. Aku nak sepit, nak kecil-kecil. Tak ada nak panjang sangat dah. Masalah rengkah-rengkah. Kecil pun tak panjang lebar sangat. Masalah yang direngkah ni daripada bilangan-bilangan beberapa kitab, i'tibarkan dia. Jadi aku ambil buat kitab ni. Ni cara karya kitab ni. Ya orang yang maklumat banyak dah. Dia penuh dah lepala, dia tengok kitab pun banyak dah. Apabila dia tengok kitab banyak dah, dia colek dah kamar dia pun faham duk baca kitab mari beratus-beratus buah saat ni tu. Kamar dia kitab saat ni tu berbaca berpuluh-puluh buah, beratus-ratus buah dia baca, maka dia ambil ulasan, dia ambil ringkasan, dia colek le kitab-kitab muktabarah. Dalam kitab-kitab yang dibuat kirakan oleh ulama, yang dibilangkan ulama, maka dia kutip masalah dalam kitab yang dia baca beratus-beratus buah, maka dia mari ringkas, dia buat kesimpulan, dia mari bubuh di sini, dia tanis sini dan dia tulis di sini. Itu makna kata dia kutip dan dia pungut masalah-masalah diringkas ni daripada kitab-kitab ulama yang diiktibar. Kitab ulama tiba ni lah kitab Imam Syafi'i, daripada mazhab Syafi'i, daripada kitab kita kalau kitab fiqh mau kita daripada Sittin Mas'alatan, daripada Minhajul Qawim, daripada kitab apa lagi Iqna, lagi pula Syarah Mujairimi Iqna, Syarah Mujairimi Fathul Wahhab Mahalli Qulyubi, Tahrir Syargawi. Ni saya panggil kitab-kitab yang mu'tabar ataupun kitab-kitab yang dibuat berkira, yang dibilangikan oleh ulama-ulama. Fajami'u ma fihi multaqitun min durariha wa mansubun ilaiha fama kana fihi min sawabin
maknuniha wa makhzuniha. Lagi pula semua ni kitab-kitab yang tulis di dalam kitab Mutlaqil Badrain ni, bagi ibu bapa walaupun kita tak biasa ngajikan masalah kitab penuh sangat, maka kita biasa dengar. Ni masalah ketebah bagi kitab ni, dia royak kata ia kutipkan kitab-kitab, maka yang meriwayat masalah buat ringkasan, kalau kita baca kitab banyak putih berpuluh-puluh tih, maka kita nak buat ringkasan sepuluh lebat semaya. Baca kitab banyak buah, kita nak buat lagu mana ringkasan masalah jadi kesimpulan, nak buat cara nak ulasan, cara saat ni tu speak, cara tu ringkas. Maka kita mai tulis pada satu buku, satu buah kitab pula. Maka kita tak ni ringkasan daripada kitab ni supaya pati Munyatul Musalli, ringkasan daripada kitab Munyatul Musalli. Masalah tu. Kama dia musannif katanya fajami umma fihi multaqitun min durariha wa mansubun ilaiha fama kana fihi min sawabin famin maknuniha wa makhzuniha. Maka sekalian barang yang di dalam taklif ini, di dalam kitab ini, dalam kitab Mutlaqil Badrain ini, di dalam taklif ni, dalam kitab ni dipungutkan dia akan masalah tu, bagi duduk dalam kitab ni dipungut, diambilkan dia, dikutipkan dia daripada beberapa mitiara, daripada permata-mata mitiara. Ni kecek orang panggil cara tasbih. Dah kali kita kecek ni cara tasbih orang tua-tua kita dulu, ya berakhir kecek lah masalah tasbih ni. Masalah ya wahai kecek lah masalah tasbih, masalah berbandingi, sindiran ataupun nasbandingi. Jadi musannif kita kutip masalah ni wakla kitab Mutlaqil Badrain ni, dia kutip daripada mitiara. Masalah tu daripada mitiara. Pihak ibu apa? Amo nak buat perbandingan. Jadi masalah hak musannif kita duk baca kitab ni siapa beratus-ratus buah, maka dia saat ni tu dia tengok masalah hak pelik-pelik, masalah reka-reka, masalah hak comel-comel, hak molek-molek, maka masalah hak molek-molek yang dibandingkan dia, disupo akan dia dengan permata mitiara ataupun permata lu'lu'. Jadi permata lu'lu', apabila kita tengok Allah wasa keni weh mata lu'lu' ataupun pit ni kita wasa keni weh, ataupun mata jelima ni kita wasa keni, maka dengan mata mitiara kita keni, apabila kita keni kita wasa nak, apabila kita wasa keni kita wasa raghbah, kita wasa gemar, wasa nak pakai. Supaya juga masalah hak musannif kita mendatangkan di dalam kitab Mutlaqil Badrain, maka masalah comelnya, jangoknya, masalah jadi peliknya, masalah jadi kita tengah wasa nak dengar, berasa nak dengar lagi pula berasa nak tahu, maka kita berasa nak bacakan kitab musannif. Tu sebab itulah dibandingkan masalah musannif pungut daripada kitab-kitab muktabarah, maka daripada masalah yang disupa akan disupa dengan mitiara. Beberapa kutub yang tersebut dan dibangsakan kitab musannif kepadanya, kepada mitiara saat ni, maka berpaling ada, maka barang yang ada ia padanya pada ini kitab musannif daripada yang betulnya dan yang sebenarnya, maka daripada barang yang dikandungkan dia padanya dan disimpangkan di dalamnya. Mana barang-barang ada sama ada daripada benar yang betul yang sebenar di dalamnya, maka itu dikandungkan dia, lagi pula dimelekatkan padanya pada kitab-kitab muktabarah dan yang disimpangkan di dalamnya. Semua masalah musannif kita buat sini, semua daripada masalah-masalah yang dikutip, yang diambil daripada kitab-kitab yang dibuat kirakan oleh ulama. Wa ma kana fihi min khata'in fa min zallatil qalami minni fi tarkibi ba'dil ibarat fal marju'u mimman ittala'a alaihi an yuslihahu bilutfin wa yamhu marasimaz zallati. Ini cara kecek orang dulu. Jadi ia katanya wadan barang yang ada padanya pada kitab ia ni, pada taklif dia ni, pada kitab musannif ni lah. Kalau adanya dalam kitab dia saat ni tu daripada salah, sekira ia ada catat tu tersalah, kalau ia pergi tulis tu ada silap, musannif kata dan tiada sebenarnya, benda ia tulis tu tak sebenar, makna kata tak betul dengan kitab-kitab muktabarah, maka daripada tersalah dan tergelecah koleh,
daripada salah, lagi pula tergelecoh oleh silap tulisan gapo semua tu. Kalau sekira-kira dalam kitab dia tu ada salah, ada tersilap, ada tergelecoh oleh silap gitu tulisan daripada mensusunkan setengah daripada ibarat. Daripada setengah susunan ibarat tu ada salah, lagi pula tulisan tu pun ada silap. Misalnya tulisan saat ni tu kita kata dah kita tak ada tulisan tu silap. Masalah nak kok lain tapi gi tulis kok lain. Supaya masalah air gi tulis muka lain. Supaya bermula wuduk itu syarat dia tu ni perkara. Maka kita kata rukun bagi wuduk saat ni tu dikatakan ni. Dah. Ataupun kita tahu wuduk saat ni tu basuh muka, basuh tangan, sapuh kepala dan pula basuh kaki. Lagi pula orang panggil niat, lagi pula kena tertib. Maka ni rukun-rukun wuduk tapi yang kita tulis tu rukun wuduk saat ni tu ada 4. Kalau silap silap dan salah masalah tulisan dan pula tergelecoh oleh tulisan, oleh kalam, mintalah maaf lah. Tu sebab tu Musannif kata kalau silap lah dalam susun ni dia, dalam ibarat tutur kata dia ni harapkan daripada mereka, daripada orang-orang, daripada mereka, daripada kita semua ni yang ta'amul, yang duk perhati-perhati. Itu mana ta'amul yang duk perhati-perhati. Ia mereka yang duk melihat, ia mereka atas hazal ta'li, atas ini kitab Musannif. Kalau duk tengok mereka duk murajaah kitab Musannif, mereka duk belek kitab Musannif, mereka duk tengok kitab Musannif. Kalau sekira kitab Musannif kita ni ada salah dan ada silap, maka katakan Musannif bahawa dibeki akan dia beki lah. Tapi cara beki kita bagi fok ngaji ataupun ibu bapa kalau kita ngaji kita, jadi cara nak beki kita jangan kita duk coreng buat pak dahak supaya kita duk gi gapo kita duk gi ka bukti itulah bukti masalah oboto ke. Daripada bukti kita pilih tok nebel bukan lagu tu. Kalau kita pergi pilih tok nebel tu kita kakabak gitu, orang panggil pak dahak gitu. Tapi kita kalau misalnya gitu tulis kata bermula rukun bagi wuduk ada 4 perkara. Patut tahu 4 perkara kok mana ni? Rukun wuduk ni lagi buat apa? Kalau kita kira pertama sekali masa Allah kita niat. Yang kedua kita kata basuh muka. Yang tiga basuh tangan. Yang keempat basuh sapuh kepala ataupun basuh sebutir kepala dan basuh kaki dan tertib. Maka gisilah. Lepas tu kita nak pergi coreng wakpak dahak di atas ibarat. Ini orang panggil tak kena cara dengan cara kita bekikan kita. Jadi kalau kita pergi beki wakpak dahak pergi coreng kalam merah, ini kita tak ada beradab dengan kitab ulama. Ni cara hamba nak goyah. Cara bagi fok-fok ngaji semua, ibu bapa dan saudara-saudari penonton semua dok dengar ni. Dan kalau kita nak beki kitab jangan buat pak dah mik kala corang, ini orang panggil kita tak ada hormat dan tak ada tak ada beradab dengan kitab. Maka kalau kita kita dok pesal-pesal, kalau kita tak ada beradab, tak ada hormat pada kitab, bermakna kita tak ada barakah di dalam ilmu kita. Cara kita nak beki, kita tulis tepi, tulis ke satu situ, tulis tepi la ala sawab la as-sawab ataupun la ala zahir indi, mudah-mudahan hak yang betul sisi aku hanya begini. Bermula rukun wuduk 6 perkara. Kita tulis luar, jangan duk koreh kitab Musannif. Itu orang panggil kita tak ada beradab. Lepas tu dia suruh beki kitab dia ni dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Makna beki pun dengan lemah lembut, jangan duk corang, jangan duk buat kasar, jangan duk cobek lah. Dan dihapuskan. Dihapus saat ni tu segala bekas-bekas tergelincihnya, bekas-bekas tergelincih dan tersalah tu maka dibekilah. Beki wi molek, jangan dak buat jadi sapuh tak tahu lagu ataupun gicorang tak kena lagu. Fal karimu man aqala asrata akhihi wa anqazahu min aibi qalamihi fihi. Dah. Dia katanya masalah gapo? Maka orang yang mulia itu. Ni nak cara Musannif kita ni, cara kecek dia beradabnya, lagi pula orang panggil kecek ujanah. Dengan cara
Nah, jadi makna kata musannif kita ni kecek yang kena cara nah. Lagi pula kena nah. Kena orang cara beradab ni dia mau tanya kata baca kitab ni hari gapo ni amo nak royaknya baca kitab Mutla'il Badrain ni kita dak dalam mukadimah tak ada masuk bicara lagi. Mutla'il Badrain ni kita baca hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Hari Jumaat ni kita akan baca tajuk ulama besar tani, tauquf ulama besar tani. Tu bagi dia mau tanya. Kamar di musannif tengok dia kata maka orang yang mulia itu mereka yakni orang berjuruh itu lagu mana ibu bapa. Ni musannif kata orang yang berjuruh apabila tengok kitab musannif tu tak betul, gi salahkan kolenya, gi silap masalah tulisannya, gi gelicihnya kolenya, maka orang berjuruh dan orang mulia orang baik ni yang mengembalikan kesalahan dan gugur saudaranya. Gugurkan saudaranya dan melepaskan dia akan kesalahan daripada aib yang tergenjar kolamnya, yang tergelincir kolamnya. Jadi kalau saudara hak baik sungguh, mereka hak juru sungguh, maka dia mengkembali kesalahan itu. Lagi pula ia gugur, dia akan hapus kesalahan, maka dia melepaskan saudara dia daripada keaiban, daripada kecelaan hak yang ada pada saudara. Ni orang molek sungguh. Jadi ibu bapa mau nak pesan, kalau orang tu yang molek sungguh, dia tak tengok kesalahan saudara. Bahkan dia akan beki apa benda hak tak molek pada saudara, kita nak buat lagu mana, kita nak beki masalah benda yang cacat yang pada saudara kita ni, benda kecelaan pada saudara kita, supaya kitab musannif ya tak betul, ya tak kena, kita nak beki lagu mana, kita tulis tepi la'al sawab ataupun la'al zahir, di luar di tepi tu kita tulislah situ, tu cara untuk guru ajar kita. Maka kalau guru kawan kita di kampung kita, jiran kita ada tak molek, jiran kita tak molek, jangan kita duk kata tak molek. Kalau kita kata ya tak molek, kata dia hudah, ya kau jadi marah, ya kata kau jadi buat akati, lagi pula ya kau jadi berdenek, ya kau buat tak molek. Tapi kalau kita duk kunjung dia, ya bukan tak molek, adalah masalah silap tikah laku dia, maka lagu mana kita nak beki, lagu mana kita saat ni nak usaha, nak video tu terlebih baik lagi, terlebih comel lagi. Ini cara-cara di dalam Islam yang hajar kita. Islam dia tak ada suruh tengok keburukan bagi orang. Sebab tu Nabi kata al-mu'minu akhul mu'min. Orang panggil al-muslimu akhul muslim. Bermula orang Islam ialah saudara bagi Islam. Lagi pula Nabi kata di dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah oleh seorang kamu hatta yuhibba, dan maka hingga dia saat ni tu kasih akan barang yang dia kasih bagi dia. Makna kata la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah oleh seorang kamu tu tak dipanggil, tak digelarkan orang beriman selama mana kamu saat itu kasihkan barang yang ada kepada kamu tu, lagi pula mengkasihkan saudara kamu lebih daripada barang yang kamu kasih yang ada pada diri kamu lagi. Jadi bermakna katanya kita kasih benda yang ada pada saudara kita lebih daripada kita kasih kepada benda yang ada pada kita. Makna kalau kita tengok saudara kita tak betul, tengok saudara kita tak molek, tengok saudara kita tak comel, maka kita jangan kata dia tak molek, jangan kata dia tu huduh, jangan kata mung ni gano tak molek terlalu, gano mung ni malas semai. Tapi cara lagu mana kita nak tarik dia mari kepada molek. Kalau dia tak semai, jangan kita kata dia tak semai, tapi kita pun panggil dia mai makan mah kita pun kecek dengan dia. Bila semasa apa masa orang baik, kita tahu kita pakat pergi semaya. Amo nak cerita satu cerita, anak yak daripada cerita Tok Syekh Daud kita Al-Fatani. Jadi satu ketika Syekh Daud kita Al-Fatani, masa dia budak-budak, masa dia muda-muda, tapi dia tu daripada orang ngaji dah. Dia duk ngajar di kampung Parik di Fatani tu. Nak yak kata Tok Syekh Daud ni, nak yak kata ulama-ulama daripada orang yang berjuruh ni lagu mana? Dia tak tengok keburukan pada saing dia, dia tak tengok keburukan pada jiran dia, dia tak tengok keburukan pada saudara dia, tapi hak saudara dia tak nak buat lagu mana dia nak ubah, lagu mana dia nak mempercomel, lagu mana dia nak melepaskan mana kata benda keburukan dan pula benda saat ni hak tak molek pada saudara-saudara saat ni. Maka kita nak ceritakan Tok Syekh Daud kita sikit. Dah. Jadi nak ceritakan Tok Syekh Daud kita sikit masa dia muda-muda, masa dia tu alim dah.
Kama dia tak sedak kita ni, dia tengok nak ayat kata hak Tuhan kata betul lah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Jadi kamu serulahkan masalah ud'u ila sabili rabbik. Kamu seru ya Muhammad dan akan ajaklah manusia kepada jalan Allah Ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmat, cara beralus, cara orang panggil nak lagu mana dia mau dapat mendekati dengan agama Allah, cara hikmah, cara rusia, lagi pula pengajaran yang terelok. Jadi tak syahadat kita ni satu hari tu di taning tu orang duk bang gapo duk belagak ye. Dah duk belagak ye saat ni tu Allahu akbar. Syahadat kita pun sekali dengan pok duk belagak ye. Dah sekali. Dah apabila aye demo saat ni tu halah dah, ya beli mai aye halah tu. Aye belaga dah. Aye pupuh hok belaga tu, pok pak dah. Apabila ayah demo tu saat ni tu halah, maka yang halah tu ya punuh hati. Tapi tak syah daud kita Al-Fatah ni, dia gimik ayah hak saing dia tu halah, ya beli mik dia. Ni, ya beli ambil wik dia, beli milik dia. Retah dia. Apabila hak lain halah pula, ya beli ambil pula. Tapi ketika demo belaga ayah apa itu ni. Apabila siapa ketika ya tak ada. Dah. Tak Syekh Daud kita Al-Fatani ni. Dah. Orang panggil Syekh Daud kita Syekh Daud ataupun dikatakan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ni. Dah. Dia saat ni ketika semaya, ketika orang dia tu baik gih. Dah. Ya gimana? Dia mau puduk perhati. Dia mau kata Daud saat ni, Mak Daud dah. Daud saat ni. Duk ketika belaga ayat tu duk sekali kita. Dah. Jadi duk sekalian kita tak ketika semaya tu dah kita apabila ketika duk belaga air gapo itu duk sekali kita. Tapi apabila ketika semaya nak kali tak ada Daud ni weh. Daud tu pergi ke mana? Jadi orang duk pelik lah. Jadi kau belaga duk bobak dalam bong air bong judi tu ya ada. Air dia mahalah dia beli mic, tapi apabila ketika semaya ya tak ada. Dah. Dah, ya mic. Jadi mic nah. Ya mic. Lepas tu tika semaya nak kali semaya saat ni tu. Nah. Demo pun duk perhati. Tika semaya Daud ni tak ada. Pas satu hari demo tengok, demo perhati. Tengok mak Daud ni dah. Daud saat ni tu, tika semaya saat ni tu, nah. Dia saat ni tu tak ada. Apabila tak ada demo pun turut. Turut pergi. Jadi ketika duk belagak ia ada sekali. Demo Allah ia beli mik ya Allah saat ni. Nambil hati saudara dia sayang dia. Kamar dia apabila semaya ia tak ada. Maka demo duk turut. Dia pergi duk tempat semaya, duk di musalla ataupun duk di surau weh. Ni cara tok syahadat kita. Ya duk sekali dengan orang belagak ia. Duk sekali lebang judi. Ayah demo Allah ia beli mik. Tapi ia tak royak ke demo tahi kita pergi semai. Ia tak dakwah lagi. Tapi ketika semaya ya tak ada sekali demo, ya duduk di musalla, duduk di masjid. Semaya dulu. Sudah semaya ya mari pula. Bobo lama kelamu saat ni tu. Deh. Demo duk tengok lagu tu demo pun berasa malu ke Daud ni. Malu ko tok Syekh Daud Al-Fatani ni. Habo lama tu terhidayah. Fok belaga ayat. Po misalnya ketika belaga tu belaga gi deh. Bo bila semaya pakak gi ke semaya. Deh. Duk main lagu tu. Bo kelamo nah. Duk belaga ayat. Bo pia orang semaya kita gi maya beda. Hagi semaya. Bo lama orang kita ni apabila duk main kop sejik lamo kelamo Syahadat tak kata apa. Tapi bo lama ya berasa malu hati sendiri. Berasa malu, berasa nak tinggal rawe benda ni tu, berasa tak comel rawe. Duk belaga ayah dalam bang judi gini, berasa tak comel. Tertinggal dengan sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Quran kata, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh semaya itu tanha sahibaha, dia akan dapat boleh tegah akan tuanya bagi semaya anil fahsya'i wal munkar, daripada fahsya dan munkar.
Sebab tu Nabi kata orang minum arak semaya tak? Semaya. Orang buat majudi, semaya. Sebab dengan semaya dengan lama ke lama Allah Subhanahu wa taala akan bagi apa? Bagikan murah hati. Allah Taala akan capok le hati dia. Dia saat ni tu kau benci dengan sendiri, Tuhan akan capok sikit demi sikit ke dalam hati dia rasa benci kepada maksiat. Tengok supaya tak syahadat kita. Jadi di sini dah dia tanya kata Raumi kamtan niknai raulamman iman lakman. Jadi masalah kita semaya tu masalah apa tu kata minta jadi murid tak ada apa bapa you terimakan jadi murid dah. Jadi masalah ni supaya tak syahadat kita saat ni. Kita tak ada kena duk tegah dia dengan motai-motai. Dan kita tak ada kena tegah dia tu dengan mono-mono. Jadi kalau kita tegah dia dengan mono-mono, makna dia tu terasa hati takut dia kau lari daripada kita, dia kau jauh daripada kita, dia kau jauh daripada agama. Sebab tu kita buat cara supaya hikmat cara syahadat kita saat ni. Demo pelagak ya pelagak ya. Maka demo saat ni tu duk lebak ya duk lebak ya. Tapi ketika semaya, ya tinggal je semaya. Ya tinggal je semaya. Ya turun ke semai tinggal lu tempat ni. Maka kawan gu tengok lagu tu lama ke lama maka lama-lama demo rasa malu hati turun syahadat kita pergi semaya gatik. Sebab itulah demo tanya di sini sikit masalahnya. Pertama sekali demo mintanya nak jadi murid, tak ada apalah bapa you terima jadi murid. Bagi bapa you ni dalam laisut ni lagi pula dia tanya cara hasmaya kita lebih kurangnya kita pergi bela-bela, kita royak bela-bela. Masalah demo tanya masalah kalau orang tepi kita tak semaya mana, orang tepi kita tak puasa lagu mana kita jangan duk kata ke dia, jangan kita duk kata huduh-huduh dia, tapi kita royak dia dengan cara hikmat supaya tak syahadat kita buat saat ni lah. Syahadat al-fatani. Lepas tu kalau hasmaya kita imam dan makmum. Ni masalah imam dengan makmum ni, masalah kita ni imam dengan makmum tu seboleh-bolehnya amba nak royak semaya jemaah ni paling besar ibu bapa. Semaya jemaah ni paling besar sekali kerana di sini ni ada barakat yang amat-amat besar. Sebab tu ulama kata setengah semaya jemaah tu fardu ain, tapi setengah kata fardu kifayah. Kama dia ulama katanya di atas kaum mu'tamad daripada ulama, perkataan yang diberpegang ulama, semaya jemaah salatul jamaah ialah dikatakan fardu kifayah, Makna kata dalam kampung kalau siapa dia tak ada semaya seorang buat jemaah, maka berdosa habislah setiap kampung tu. Amba nak buat banding supaya semaya jenazah, semaya mayat. Jadi semaya mayat misalnya kalau ada mati dalam kampung tu seorang. Jadi seorang habuk saat ni tu kalau misalnya tak ada semaya, tu imam tak ada ambil bicara mayat, Tok Khatib tak ada ambil bicara mayat, tak ada semaya tas mayat, tak ada mandi tas mayat, maka di dalam kampung semua akan tanggung dosa bagi seorang mati. Tapi kalau di dalam kampung tu terimi tok khatib 2 3 4 orang ataupun makan lagu ni tak ada khawit lagu ni, maka gi buatkan 2 3 4 orang, maka lepas dah daripada tututan orang kampung semua, lepas tututan syarak, lepas daripada dosa. Kemudian semaya jemaah ni dan semaya jemaah ni sangat-sangat penting berbapa kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda dalam satu hadis Bukhari-nya salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Makna kata semaya jemaah, kelebihan semaya jemaah daripada semaya seorang diri bisa 27 darajah dengan 20 darajah. Makna seorang tu ya semaya seorang semua. Lepas kerja ya semaya dia tak pergi sejik, dia tak pergi surah, tapi ya semaya seorang. Ya boleh sah. Kama dia boleh sah ni kata ulama, sekira dia khusyuk ambil daripada Allahu Akbar hingga dia tulis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru boleh satu pahala. Tapi bagi seorang tu dia pergi semayakan jemaah. Dia pergi semayakan jemaah. Maka dia semaya jemaah walaupun dia tu tak khusyuk gatik, tak khusyuk gatik, semaya ingat ke lain gatik, ingat ke hijau gatik, ingat ke kebun gatik, tapi Allah Ta'ala suruh malaikat tu pukul umumnya kata khusyuk belakang. Dalam tu ada khusyuk ni tak khusyuk, maka wak bani supaya dengan wak kayu sking, walaupun ada hak tak molek suti dua, maka dikira kata molek belakang. Kemudian masalah semaya ni, kita saat ni tu hak mana orang panggil hak deng atau imi. Masalah kita masuk kita ini Allahu Akbar.
kita pun Allahu Akbar. Takmir baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Nah, doa iftitah tapi kena takmir takbir dulu tu, jangan kita dulu. Kalau kita pergi takbir dulu pada takmir, masjid masmaya kita dikirakan tak sah. Lagi pula kita tu tak dikata mengikutkan imam. Dah maya tu Allahu Akbar, takmir tu Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tu orang panggil jangan kita duk potong takmir. Jangan kita duk mendulu daripada takmir tertengah takbiratul ihram kita. Kalau kita pergi mendulu daripada takmir, dikira kata semaya kita tu tak sah kerana kita potong ke imam. Kerana di dalam kaedah fiqh kata mutaba'atul imam wajibatun, mengikuti akan takmir dikatakan wajib. Makna takmir lepas dulu Allahu Akbar. Takmir turun. Kita pun takbir belakang pun Allahu Akbar. Maka dok takmir baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Takmir baca Fatihah, kita pun turut baca Fatihah. Takmir baca surah, kita pun baca surah. Ini nama makmum di dalam kitab fiqh ataupun di dalam ulama fiqh panggil makmum macam ni, nama makmum muwafiq. Apa makmum muwafiq? Yakni makmum sepakat dengan tu imam. Makna makmum de Fatihah dalam kia tu imam. Maka makmum macam ni orang panggil makmum muwafiq. Apa makmum muwafiq? Daripada wafaqa, yuwafiqu, muwafaqah, isim fa'ilnya muwafiq, yakni makmum yang sepakat dengan tu imam. Apa makmum yang sepakat dengan tu imam? Yakni makmum yang dia baca Fatihah sekali dengan imam di dalam qiyam. Makmum ni orang panggil boleh bercerai dengan tu imam 3 rukun yang panjang-panjang. Kalau tu imam rokok, ya tak si rokok lagi, tak ada masalah. Tu imam iktidal, ya tak si iktidal lagi, tak ada masalah. Tu imam turun sujud, ya tak si sujud lagi, tak ada masalah. Tu imam turun naik kepada antara dua sujud, ya tak si turun rokok lagi, tak ada masalah. Tu imam turun sujud yang kedua, ketika ni kalau tu imam akad tak boleh dah, dia kena turun dah. Sebab dia boleh bercerai dengan tu imam, orang panggil daripada rukun yang panjang-panjang, 3 rukun dia boleh teromak, boleh cerai dengan tu imam sama tara 3 rukun. Ada satu masalah lagi orang panggil makmum muwafiq ibu bapa. Dia mau tanya ni, dia mau tanya cara kita semaya dengan tu imam tu lagu mana. Kamar dia kalau kita semaya dengan tu imam, kita pergi tu imam duk baca apa dah? Duk baca surah dah. Imam sudah dah baca Fatihah, do iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mari imam baca bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu imam lakum dinukum waliyadin. Kita mari pak. Maka takmir rukuk Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kita gideng dengan tu imam di dalam rukuk. Untuk imam rokok, kita pun rokok sekadar subhanallah, kadar tamak nina subhanallah, kita hangat imam dalam rokok. Bermakna kata kita ni dikira kata orang yang terdapat rakaat. Lagi pula kita dikatakan makmum apa? Makmum masbuq. Faham molek ibu apa? Ni orang kita duk tukar taki ni. Ada jadi masalah ni kita ni, mana kita makmum muwafiq, makmum masbuq. Kalau makmum muwafiq dia boleh bercerai tangan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Kalau imam, kalau makmum tu masbuq, dia boleh tinggal dengan imam boleh tak? Jawab kata dia tak boleh bercerai dengan imam. Apanya makmum masbuq? Yakni makmum yang tak ada sepakat dengan imam, makna dia didulukan oleh imam akan Fatihah. Makna dia tak ada baca Fatihah sekali dengan imam di dalam ketika kia imam. Makna makmum ni nama masbuq, makmum didului akan dia oleh imam akan Fatihah, yakni makmum tak ada baca Fatihah sekali dengan imam di dalam qiyam. Kamar makmum ni tak boleh nak bercerai tangan dengan imam rukun 3 rukun yang panjang. Kalau imam pergi rokok, dia kena rokok. Makmum imam iktidal, dia kena iktidal. Nak bercerai, nak bercerai pada imam seperti makmum muwafiq kita royak saat ni, tak boleh. Maknanya terlewat pada imam, tak boleh. Ni kena jaga-jaga benar. Bagi ibu-ibu bapa banyak masalah yang kita nak cara lagi ke datang. Tapi tak apalah, kita dok baca ketebah bagi musannif lebih kurangnya. Lagi pula musannif katanya, kita masuk pula pada bicara kita. Wasammaituhu matla'il badrain
Wa majma'al bahrain ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masuk tebah musannif pula sikit. Musannif katakan dan aku namai akan dia akan kita ini. Aku namai akan kita, aku hupungkan dia. Aku kutip dan aku pungukkan masalah dia daripada kitab yang diiktibarkan, yang dikirakan oleh ulama wak kira kitab aku ambil ku pungut semua ni. Nah, kitab hak ulama wak kira. Lepas tu masalah aku ambil ni ku kutip daripada kitab ulama muktabarah, daripada masalahnya seumpama dan perbandingi seumpama dengan permata-permata mutiara, seperti permata-permata ya mata lu'lu', mata lu'lu'. Pada pihak mana disupakan masalah musannif ni serupa dengan permata, mata yang indah, mata yang comel, yakni pada pihak serupa dengan permata, pada pihak terpegawa, pada pihak sama-sama teringin. Kita tengok kepada masalah musannif yang kutip daripada kitab-kitab muktabarah, bubuh di sini, karya sini sebagai masalah ringkasan dan kesimpulan, maka orang tengok wasa teringin wasa berkeni wasa nak supaya permata lu'lu' dan permata hitam, apabila kita tengok wasa teringin, wasa nak pakai, wasa nak boleh ambil. Supaya juga masalah yang ada di dalam kitab Matla'il Badrain, musannif kita pilih ambil, musannif kita kutip ambil daripada kitab-kitab muktabarah saat itu, daripada masalah yang molek-molek, yang comel-comel, yang dibandingkan dia supaya dengan mata-mata permata yang indah-indah, dan daripada permata lu'lu' dan permata hitam. Dan musannif kita mempernama pula kitab yang ini Matla'il Badrain. Apa Matla'il Badrain? Yakni tepat naik bagi 2 badar. 2 bulan. 2 badar ketika ni itlaknya daripada tepat naik bagi 2 bulan, yakni 2 bulan itu isyarat kepada matahari dan pula bulan. Tepat naik bagi 2 bulan. Bulan pertama kita kata matahari, bulan yang kedua bulan qamar tu lah. Tepat naik bagi matahari dan bulan. Ni belah naik ni dia panggil Matla'il Badran. Kitab dia ni tepat naik bagi bulan, tepat naik bagi matahari. Nak royak kata dengan ilmu-ilmu yang ada sini, ia akan masuk di dalam hati kita, maka dengan ilmu ni akan ternaiklah jiwa kita dan semangat kita. Wa majma'al bahrain, dan tepat berhimpun bagi 2 lautan, tepat laut yang berkacuh itu. Laut saat ni tepat orang panggil berhimpun 2 laut. Laut lek ni nampak hijau, laut lek ni nampak biru, tapi nak yakta kekuasaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadilah tu ada sakatan. Ada lek ni hijau, lek ni biru, tapi nampak sakat situ, tapi air sama ya, tapi lek ni nampak hijau, lek ni nampak biru. Allah, kekuasaan Allah Ta'ala sangat. Kalau kita fikir tak tubik berapa dah. Kalau kita renung nak yakta Allah Ta'ala ni amat-amat kuasa, tengok di dalam air laut tu air sama ya, lembut ya, tapi tak berlomor pergi mari, tak gelomok pergi mari. Hak hijau duk lek hijau, hak biru duk biru, maka situ dia panggil tepat berhimpun 2 laut. Ni yang kita nak royak satu ceritanya daripada 3 persegi Bermuda. Ibu bapa ni dengan molek saudara-saudari. Jadi orang panggil sebelah balik daripada Amerika, Amerika Thai. Maka di situ kalau kita tengok pentilog ataupun tengok kharitah dunia, dah tengok kharitah wah bola tu, hak bulat tu, kemudian orang panggil di Amerika saat itu, di situ ia ada 3 persegi Bermuda. Maka di 3 persegi Bermuda tempat pelik mau nak royak ke apa? Di lautan, tapi lebih kurang kawasan tu 5 kilo. 5 kilo lebih kurang. Kemudian orang duk kaji tak tubik. Dah duk kaji tak tubik. Kita nak cerita wa majma'al bahrain, tepat berimpung 2 lautan. Maka di Amerika Thai tu ya ada orang panggil 3 persegi Bermuda. Maka di situ saat ni tu 5 kilo saat ni tu, semua kalau kapal laut pergi situ akan tergelar situ. Kalau kapal layar pergi pun tergelar situ. Kalau kapal terbang pun lalu, maka jatuh di situ. Jadi orang pelik, duk kaji tak tubik dengan sebab apa? Boleh kapal apabila lalu di tempat 3 persegi Bermuda, maka akan tergelarlah di situ, maka akan orang panggil cumnamlah di situ, maka akan terhilanglah di situ. Sebab apa? Jadi ada satu waliullah, Al-Arifu Billah, dan waliullah orang kekasih pada Allah, dia pergi kepada 3 persegi Bermuda. Apabila dia pergi pada 3 persegi Bermuda saat ni tu, dia kata kan,
dia pergi situ saat ni dia bertemu dengan daripada abul jin ataupun daripada bapak jin. Deh. Dia kata aku nak tanya fakmu semua, dia kata, sebab gapo boleh masalah orang setiap orang dan kapal lalu kok sini ni, daripada kapal laut, kapal layar, daripada kapal terbang gapo semua lalu mereka ni akan tergelar di dalam laut ni. Maka jawab daripada fok-fok kumpulan jin, ya kata sungguh nampak rupa dunia 3 persegi bermuda ni, tapi sini orang panggil tempat kawan ni, tempat kawan. Kawasan ni kek kawan dan pula kawasan kawan. Tak usah pia mari kok ni. Nak royak kata tempat 3 persegi bermuda ni daripada kawasan daripada fuak-fuak jin. Fuak-fuak jin. Maka apabila daripada fuak jin dia tak leh orang lagi ganggu, orang panggil alam dia. Alam dia. Sebab itulah kita nak royak pada ibu bapa. Jadi banyaklah orang duk mari pada amor ni pamit daripada lepas puasa ni. Amo ku sia cekak dah kepada ibu bapa dok mari dok minta tolong, minta wak ai tawar, minta pertolongi. Tapi amo nak wak tak leh di hari ni dengan sebab masalah Covid dan corona ni. Jadi orang luar nak masuk mari ke kampung kita, demo tak bagi. Lagi pula orang luar nak pergi ke lain pun tak boleh. Patut dok mari tu bermacam-macam. Daripada kampung luar, daripada petani pun ada, daripada Menara pun ada, daripada Sungkla pun ada macam-macam. Jadi setiap minggu ada duk mari tu amba tak ada uak belaka tu. Tak ada uak belaka, tak ada uak demo duk minta tolong kerana hak mau uak setengah-setengah duk tolong baru ni daripada orang duk kena sihir. Masalah demo nak lepas daripada penyakit demo, amalan demo nak tolak amalan. Amba buat saat ni tu banyak alhamdulillah. Hak tu hari hingga lagi. Hak setengah tak tubik suara. Jadi di hari ini kita tak tahu nak buat lagu mana. Jadi ada setengah daripada pengusyure. Jadi dia katanya kalau bahasa babo buat lagu ni lagu mana. Lagu mana. Jadi kalau misalnya kata buat saat ni tu cara kita buat ai kita hantar gilah. Buat ai tu hantar gi kepada demo hantar tiu mari kecek ngambo duk di mana gapo itu ini kita hantar gilah. Kita sebab demo nak mari tak leh, kita nak buat demo wi pun tak leh. Lepas tu demo kira ambil sendirilah. Lagu mana kalau asa nak ai tawar ataupun nak masalah wi tolong, kita tu nak tolong tapi nak tolong tak leh dengan keadaan duk jadi gini. Demo mari mahamba nak buat tak leh. Demo nak mari pun susah, kita nak buat with demo pun susah. Tapi kalau demo nak juga, demo telefon masuk kepada ambo, teroyak sekian nyakit demo sekian nama sekian, lepas tu duduk di mana tulis tiu mari. Ambo akan hantar ai tu gi saat ni tu melalui dengan keri lah gitu lebih kurangnya. Jadi kalau bagi kita semua tu perlu daripada hak duk sakit. Sebab ramai sangat beratus-ratus duk mari tapi mau nak terima tak boleh. Beratus-ratus kamu persia cekak. Sebab hak mari belum pada puasa tu hak hengga gi, hak semua gi, hak tu hewi siapa hajat gi. Sebab itulah mau nak oyak sikit sini ni sebagai maklumat kalau nak benar dah, kalau nak minta tolong, minta demo buat lagu tu lah, demo oyak mari nyakit demo gapo, kena gapo, pesing mana, pesing kita kata penyakit kena sihir ke ataupun penyakit kena ke ataupun demo ada terima amalan tu gi silap ke salah ke. Ikutlah anak demo tak reti ke lagu nah. Tu amo buat wi pengusyure kalau demo tu berasa nak sangat deh. Tapi amo nak buat cara lain tu tak boleh di hari ni. Tapi kesialah duk mari tu ada nak minggu. Jadi 3 persegi bermuda tu lagu tu lah amo nak royak lebih kurangnya tempat jin sebab tu lah amo pergi semaya hajat satu tempat baru ni. Semaya tempat baru ni deh. Jadi tempat tu jadi dalam kebun tu kita tak seroyak lah kebun mana-mana kita pergi semaya hajat le minggu lepas baru ni. Jadi kebun tu jadi duk berdarah semua. Duk anak koli berdarah, duk hak ni berdarah, hak duk hak ni sakit. Jadi tak senai. Dalam kebun tu dia buat kebun lain, kebun dia tanah tu tanah ni, duk pera ikan gapo itu ni. Lepas tu kita nak buat lagu mana babo ni nak selesai masalah ni jadi. Jadi fok yo saat ni dia tak senai. Anak koli pun tak senik, dia sendiri pun jadi tak senik nak buat macam mana. Lepas baru ni kita pun gilah tolong semaya hajat wik dia. Lepas tu minta lah dengan Allah Ta'ala benda-benda hak tak baik tu. Minta wik Allah Ta'ala peralih lah. Dah.
Dah kena niat kat mana kita mai hajat, lepas tu kita baca tahlil, mai hajat minta Tuhan peralih. Benda-benda hak tak molek, benda hak tak comel, minta Tuhan tu peralih tak di lain. Karena sini dia mau nak cari kerja, buat kerja untuk cari makan, nafkah lagi pula nak tolongkan pelajar-pelajar agama, nak tolongkan orang-orang yang susah. Minta Tuhan peralih lah hak tak molek kita tempat dia. Sini orang nak buat kerja untuk cari keredaan Allah. Kita ayat lagu tu baca keluhu kita hadiah lah. Lepas tu ada dia mau tanya babo talamat nah niat mai kana mai ma cak tham yang ngai ni masalah ni fok-fok nyakit was-was ni nampak ni dia tanya kata kalau kita niat tak mari dan niat tak mari misalnya semaya zuhur saat ni usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin ma'muman kalau kita semaya Jumaat kalau semaya sore usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Jadi dia tanya sini kalau niat kita tak mari nak buat lagu mana babo. Jadi duk niat usalli farda. Kalau kita kata dengan mulut hak ni lapar usalli ni lapar niat ni. Orang panggil lafdhun niyah. Usalli farda zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala ataupun arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Hak ni orang panggil lafdhun niyah. Niat tu duk dalam hati. Niat duk dalam hati. Maka kalau kita tu payah nak masuk, ni yang orang panggil jangan duk payah sangat. Ni yang nak jadi ikut was-was ni. Sebab tu dalam amalan ibadat, dalam bab semaya, bab gapo, jangan kita duk jadi payah sangat. Jangan kita duk menyusah sangat. Tapi kapal sama kalau kita menyusah siapa kata nak membawa kepada was-was, itu orang panggil dicelakan oleh syarak. Jadi kita nak wayak tahu niat ni gapo ulama takrif tahu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Yakni kita kosakkan sesuatu perkara. Qasdu syai' kita kosak sesuatu perkara. Kosak aku semaya. Niat sila ya. Niat bukan dek bilal hati, bukan dek bilal saja aku semaya fardu zuhur. 4 rakaat mengikut imam. Tak ada kena duk royak lah tu. Hak tu dia panggil hadithun nafsi. Hak tu dia panggil kecek lah diri. Hak niat dia sila mari. Allah sila. Aku semaya fardu zuhur. Ngikut imam kerana Allah Ta'ala. Tak boleh 4 rakaat tak apa. Kemudian di dalam niat ni. Dalam niat ni. Dia kena ada 3 perkara. Kalau semaya fardu. Dia kena ada 3 perkara. Yang pertama. Dia kena ada qasad. Yang kedua. Dia kena ada ta'arud. Yang ketiga, ia kena ada ta'ayyun ibu bapa. Ni mau nak royak ni. Jadi, tiap-tiap di dalam semaya kita, ya kita kena ada 3. Baru nak pakainya. Tapi nak royak dah niat bukan duk bilai hati, bukan duk kecek hati. Saja aku semaya fardu zuhur. 4 rakaat nak buh tak sebuh tak ada apa ya sunat ada. Sebab semaya zuhur 4 rakaat cerak dah mengikut imam. Kalau duk kata lagu tu orang panggil kita duk bilai hati. Maka cara niat kita kena ada 3. Qasad. Mana qasad? Sahaja aku. Tu orang panggil qasad. Makna bukan kata buat dengan apa dengan senyum. Bukan buat saat ni tu dengan orang panggil tak ada sila hati, tak ada istihdarul qalbi. Dah, ada qasad, ada niat, ada sila hati. Tu orang panggil qasad. Yang kedua ta'arud. Apa ta'arud? Saja aku. Tu orang panggil qasad. Saja aku sembahyang fardu. Dah fardu hak tu orang panggil ta'arud, yakni kita meletak qasad dan sila istihdarul qalbi nak semaya gapo fardu. Dah fardu apa? Zuhur. Zuhur tu orang panggil ta'ayyun. Hak tu orang panggil mentakyinkan. Mentakyinkan. Dah makna dalam niat kita sila mari saja aku semaya, saja aku nama qasad. Ta'arud kita meletakkan fardu ke sunat. Fardu. Lepas tu menentu. Apa? Zuhur ke, asar ke, ataupun maghrib. Hak tu dia panggil ta'ayyun. Dalam niat kita tu, ia kena ada 3. Dah. Ada 3. Apa 3? Qasad, ta'arud, ta'ayyun. 3 perkara tu kena ada. Sebab tu lah mazhab Hanafi yang kata, kalau kita tubik rumah kita kata nak pergi semaya. Pergi semaya. Bawa pergi semaya. Pak kita kebir. Allahu Akbar. Tak ada niat. Sebab kita niat dah.
Supaya dia nak lari daripada fok was-was tu. Fok waswah les semaya, waswah di dalam niat tu supaya nak mudah. Sebab tu kalau kita niat dah, aku semaya fardu zuhur ngikut imam. Berasa tak masuk. Duk rasa tak masuk settle dia, bakal gitulah. Kita takbir. Allahu akbar, aku semaya fardu zuhur ngikut imam. Aku semaya fardu zuhur. Ada dah qasa, ta'arrud, ta'ayyun, masuk dah. Lepas tu duk wari waswah lagi, duk syok lagi. Masuk tak masuk, mari ke tak mari. Maka kita pun pergi dengan begitulah. Supaya kita nak hajar hati kita tu, tak si duk waswah. Lepas tu dia mau tanya, telefon baba berapa? Khabar tu. Khabar terosak 2. Terosak baba 080 702 3927. Sun 80 702 3927. 080 702 3927 Sun 80 702 3927. Tu telefon hak baba 080 702 3927. Apa yang tanya anuyat tambah bonai baba raksa kunti pen rokวันไหนที่บาบอรักษาคนป่วย jadi masalah ammo dok buat baru ni dok berubat banyak dah berubat daripada penyakit kliat ataupun penyakit semsau. Mari jumpa dengan mo saat ni tu. Banyak orang ni duk makan ubat serata daripada hospital Jabat, hospital Nara, hospital Lubel, duk makan ubat semsau tu 4-5 tahun. Mari jumpa dengan mo hari tu, baru jumpa pak tu deh. Goyak tak ada panjang teriak di situ ya tahu babo ammo saat ni tu duk buat penyakit diri ammo duk perina, ammo duk tak bersyukur dengan nikmat Allah Taala tu deh. Maka kita pun royak dia jalan gini. Maka dia buat kita pun duk buat air tawar dia, duk pubat dia, duk bela dia, duk rawat teh dia. Maka masa zaman boleh kata berbulan, maka baru ni dia telefon masuk ke ambo nak mari, molek ambo katuk baru ni. Puasa, katuk puasa lepas puasa tak ada buka lagi. Apa baru molek mari tikola ni kawi. Maka fuk dia 4-5 orang, alhamdulillah sore lagi jadi bekak perut. Apabila bekak perut saat ni tu, mau buat air tawar nak bining tak leh, lepas dah mau buat air tawar maka perut hak bekak tu jadi kau surut hingga lah ni boleh bining, boleh berkeluarga, boleh berumah tangga. Maka hak baba buat sengok air tawar ni hak sungutinya dia buat bela demonya hari Selasa sehari. Hari Selasa yang kita buat hak baru ni tu, Selasa kita buka pukul daripadanya pukul 9 pagi sampai pukul 10, pukul 9 malam. Tapi learning nak buat tak boleh dengan keadaan COVID dan corona, maka kita tak ada boleh peluang lagi kerana orang panggil masanya dan keadaan tak jadi sesuai. Keadaan tak jadi ke apa? Orang panggil tak jadi comel sebab orang luar nak mari tak leh, kita pun nak buat tak leh, takutnya jadi masalah yang terbesar kena katuk kapung dah. Lagi kena pick lock apa? Orang panggil lockdown kapung saat ni tu, jadi tak ada pasal-pasal. Sebab tu insya-Allah lah ibu-ibu dan bapa semua kita berharap berdoa cepat-cepat COVID ni cepatnya sembuh, cepatnya hilang, cepatnya terangkat daripada tempat-tempat kita semua. Maka kita akan boleh berjalan, ambo pun boleh tolong, nak tolong demo apa gitu ini. Bukan kata tak saya tolong, tapi nak tolong tak boleh dengan keadaan tak jadi selamat dan tak jadi stabil di antara keadaannya, lagi pula kerajaan pun turun ke undang-undang gitu lebih kurang insya-Allah. Kita akan bersama semula sekadar ni dulu hari ni, insya-Allah kita bersama pula pada besok hari. Insya-Allah esok tu kita akan baca masalah lain tajuk ulama peserta ni. Hari ni kita sekadar ni dulu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala wi keberkatan kepada kita semua, Allah Taala wi ganjaran, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita beri dapat jadi manfaat untuk amba sendiri dan untuk ibu-ibu dan bapa saudara-saudari dan pula daripada peminat dan penonton-penonton dan pengikut-pengikut semua. Mudah-mudahan minta Allah Taala wi berkat masing hari masing berkat, masing hari masing tambah kebajikan, masing hari masing tambah kebaikan, lagi pula pada hidup kita kau tambah bajikan. Minta Allah Taala, Allahumma ja'alna minal muslihin, Allahumma ja'al lana sya'nana kullahu, wahai Allah, Allahumma aslih lana sya'nana, wahai Allah baikkanlah bagi kami akan keadaan kami kelakuan kami semuanya. Keadaan tak baik minta wi baik, hak baik minta wi terlebih baik ya Allah. Sekadar tu dulu dengan tawabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.